Assalamualaikum semua. Okey, kita live lagi Kejap Antara punca semakin bising. Selepas aduh susah ni type. Okey. So, Assalamualaikum semua. Saya Farid dan belakang saya An. Kita dari DinoX. Untuk hari ni saya nak sambung lah topik hari tu lah. Saya cerita pasal antara punca motor kita semakin bising selepas dyno. Maksudnya bila kita dah dyno, kita datang, lepas tu kita balik bunyi jadi tak sedap. Bunyi kasar, kita dengar bunyi enjin kita kasar, bunyi enjin kita bunyi tak elok. Okey. So ni antara punca lah. Hari tu saya dah cerita berkait dengan kita punya teped lah kan. Teped mungkin dia laga, mungkin clearance tak betul ke, benda-benda tu lah. Jadi hari ni saya nak beritahu satu lagi antara punca motor semakin bising selepas dyno. Maknanya turun dia dyno, bunyi bising. Kita nak rembat pun hati macam tak tenang. Cakap macam ada benda, macam tak kena ni kan. Jadinya ini antara dia. Saya just tunjuk antara-antara je lah. Kita nak tunjuk semua macam-macam bunyi kan. Ni antara yang punca yang kita boleh tackle dari awal, yang kita boleh elakkan dari awal. Okay. So dengan kita hari ni ada 4 orang 6 orang dah, 6 orang live. So antara 6 ni saya minta tolong share lah. Kita share dengan kawan-kawan kita pasal benda ni, untuk supaya diorang tahu sebelum diorang pergi dyno, diorang dah check motor diorang, diorang dah confirm keadaan motor diorang elok, baru diorang naik dyno. Okay. So minta share dulu. Kita tengok ramai sikit baru kita jalan. Ramai sikit lah kan. Kurang sangat ni, macam mana cerita ni kan. Okay. Terus 9 orang. Kita tak adalah nak ramai, tak ada nak lama sangat. Sekejap je, kita nak cerita direct je. Saya cerita terus, saya tunjuk terus apa yang antara punca dia jadi bising. Okey, apa yang jadi bising, apa yang buat dia berisiko lah. Bila bunyi bising ni kadang-kadang kita takut ada benda tu boleh membuatkan enjin kita pecah, enjin kita jam, dia jadi makan mie hitam ke apa ke kan. Jadinya ini salah satu lagi benda. Okey. So semua 8 orang, 9 orang ni dah ready ke saya nak tunjuk ni? Saya dah ready saya tunjuk lah. Kalau dah ready saya tunjuk terus lah apa yang Adi Orbida is watching. Okey, terima kasih. So kalau dah ready saya tunjuk lah antara punca dia lah Yang seterusnya punca macam hari tu kita tunjuk piston laga dengan valve piston laga dengan valve. And then hari ni kita tunjuk benda lain pula. Tapi benda ni penting lah. Selalu berlaku kesilapan. Okay, selalu berlaku kesilapan. Dah share ke group spek apa-apa. Okay, terima kasih Syafiq Suhaimi. Okay, terima kasih. So hari ni apa yang saya nak tunjuk adalah saya tunjuk lah Saya tunjuk lah 13 orang ni cukup dah ni. Ramai dah ni. Kira hebat dah ni. Okey sekejap Okey. Depan kita ada apa? Ada piston, ada block So block dan piston. Apa yang saya nak tunjuk sebenarnya dekat sini? Okey. Apa yang saya nak tunjuk sebenarnya adalah berkaitan dengan piston clearance. Okey, piston clearance. Okey, piston clearance ni kita tak payah rumit-rumit lah nak kira apa bagai apa semua ni, semua tak payahlah. Kita kira yang simple je. Ini selalu berlaku pada mereka yang beli piston dan block bukan sekali lah. Bukan sekali, sebab selalunya kalau sekali kilang dia dah ada spek, dah ada kualiti dia jaga. Okey. So ini jadi bila kita kadang-kadang kita dah pakai 63, lepas tu blok tu blok dah lama ke, kita tukar piston lain. Bila tukar piston lain kita tak check. Okey. So bila kita tak check, apa yang kita kena check? Antara yang kita kena check adalah clearance piston dengan bore ni, dengan silinder ni. Okey. So kita nak kena check. Contohnya saya tunjuk ni cara check lah paling simple kat sini Ini filler gauge filler gauge. Nampak tak? Allah, tak nampak pula. Filler gauge 0.05. Ni 0.05. Okey. So saya tunjuk contoh lah cara-cara dia. Kita letak je kat sini. Masukkan tolak. Patutnya dia fit lah Kalau dia fit maknanya 0.05 ni boleh harap lah. Maknanya dia punya clearance 0.05 lah. Ni fit lah. So ni betul lah ni. Okey. Jadinya sekarang ni saya tunjuk contoh cara kira.
Jadi macam mana nak tahu saiz yang sesuai, clearance yang sesuai? Okey. Macam nak tahu clearance yang sesuai? Okey, sekejap pusing balik. Okey. 24 orang, 26 orang ni, okey. So, macam mana nak tahu clearance yang sesuai? Clearance yang sesuai Oh, MB Tuner Racing Team. Okey. MB Racing Team. Terima kasih Terima kasih share. Dah 32 orang dah. So, berapa sebenarnya clearance yang sepatutnya kita buat tadi tu kan. Kita buat simple punya piston dengan silinder punya clearance kita check. So bila kita check tu function dia, kita nak tahu clearance sini area sini ni. Area sini dengan kita punya silinder ni ngam ke tak. Bila tak ngam, benda ni yang buat bunyi. Masa sebelum kita naik dyno ada bunyi halus je. Bila kita macam mana saya buat bunyi pun tak sama kan. Tapi bunyi tu datang waktu kita main rev, kita rem sikit. Kita rem, bila kita lepas waktu tu bunyi tu datang. Dia bunyi macam belaga halus je, gerak macam tu kan. So itu sebelum dyno. Bila lepas dyno bunyi tu akan jadi lagi kuat. Bila kita pakai makin kuat, dia jadi makin kuat dan lala gagal lah. Jadi kita tak boleh pakai lah. So apa yang saya tunjuk tadi, cara untuk ukur. Untuk ukur, masuk kat blok kita dan kita ukur. Nanti yang mana yang terlepas cara ukur tu boleh tengok balik lah. Ada banyak orang ajar, tapi benda ni selalu orang terlepas pandang. Jadi saya sharekan, ini antara punca kenapa motor kita bunyi makin bising selepas dyno. Kita dah dyno, bunyi makin bising. So inilah dia punca dia. Clearance block dengan piston ni besar sangat. Bila besar sangat, dia ada, orang kata nama dia piston slap lah. Dia punya skirt ni dia ada, piston tu bergerak naik turun kan. Dia ada sikit movement ni. Bila terlalu longgar sini dan sini kan, atas bawah ni longgar, dia punya pergerakan tu terlalu banyak. Bila terlalu banyak, bunyi tu makin bising. Okey? Makin bising dan makin gagal lah kan. Kita takut juga kadang-kadang, kita takut juga kalau skirt ni pecah. Kalau skirt ni kita tengok kecil je, nipis je kan, dia duk bergetar dia pecah kan. Kita tak tahu sebab motor kita RPM tinggi. Okey? So, berapa clearance yang patut yang kita nak pakai ni? Clearance ni minta lah semua tolonglah check. Janganlah lebih kosong. Kalau ikut Yamaha punya spek lah 0.1 mm. Pakai filler gauge ni 0.1 mm. Tapi tu Yamaha punya spek. Kita punya motor dah up spek banyak sangat. Kita dah tukar RPM limit, kita dah tukar. Untuk Yamaha 0.1 mm dia punya ref limit selalu 10 11 macam tu lah, tak tinggi lah. Kalau 10 lah dia punya RPM 10,000. Jadinya kita anggap je lah benda ni kita ambil dia punya limit tu rendah lagi. Sebab motor baru siap kan, kita baru pasang, baru siap. Takkan kita nak pakai clearance yang besar. Bila clearance yang besar, piston ni dah bunyi kuat. Bila kita pakai 6 bulan bunyi lagi kuat. Silap pecah pula skirt ni. Pecah ni mendapat lah. Okay. So apa cara kita check dulu. Kita check masa kita pasang piston tu, kita check clearance, make sure clearance tu ngam, supaya kita pakai tu tak adalah 3-4 bulan nak kena buka balik. Okay. So minta pomen check lah. Kalau pomen, selalunya pomen tahulah, mungkin ada yang buat sendiri ke kan. Beli filler gauge ni kan, ambil kita ukur, letak kat dalam silinder ni, tolak piston. Kalau dia fit tu, kira itulah ukuran dia 0.05 ya. So piston ni walaupun kita tengok dah buruk kita tengok dah buruk ni, tengok dah buruk gila dah, comot habis lah kan. So kalau ikut clearance masih boleh pakai. Okey, masih boleh pakai. Okey. Dan kalau kita tengok sendirilah, kita piston ni kan warna dah berubah. Kita tengok kat sini color dia masih color asal. Sebab apa? Area sini lah friction paling tinggi. Friction dia banyak kat sini, jadi dia bergesel banyak kat sini. Banyak yang seret kat sini. Jadinya kalau clearance ni dengan blok terlalu besar, bunyi dia bising. Memang akan jadi bising sebab ni yang pegang. Kita punya ring kat sini, piston dah joget-joget, ring ni pun terlepas. Minyak hitam pun terlepas. Dia dah tak boleh nak cover. Itu antara salah satu punca minyak hitam makan. Okey. So minta yang mana yang nak datang dyno tu, pastikan kita punya blok tu pomen dah check clearance. Okey. Sebab tu benda ni penting. Kadang-kadang bunyi dia dah halus-halus, kita anggap macam tak ada apalah, blok besar memang bunyi sini. Tak. Tolong check clearance. Okey. Dia minimum dia 0.02. Kalau kecil dia boleh 0.02, maksudnya 0.01. Terlalu ketat pula, masalah takut jam. Memanglah kita punya seramik lah apa bagai, kadang-kadang tak dyno sesah teruk sangat kan, kita takut dia jam. Jadi kalau 0.02
hinggalah saya bagi saya pendapat saya lah sampai 0.06 lah. Motor baru kan, baru siap, kenapa nak pakai clearance besar-besar? Kan ada setengah pemain kata tak apa, piston memang longgar sikit. Saya cakap dia, okey betul memang longgar sikit, tapi kalau turun ni confirm bunyi lagi kuat. Jadi dia kata tak apa, jalan je. Bila jalan turun je dyno memang confirm lagi kuat. So dia ganti balik lah. Dia kena ganti lah. Sebab saya dah pesan dengan dia, saya minta dia buat, dia repair dulu lah. Cakap dekat pomen tu, owner bagi cakap dengan pomen supaya dia tukar piston lain yang lebih fit. Okay. Sama juga kalau kita kat luar sana yang mana mencari piston ke apa kan, bawa blok kita tu kan, pergi kedai nak beli piston kan, bawa pergi kedai, bawa filler gauge sekali kan, bawa filler gauge macam saya cakap tadi 0.02 minimum kan, ambil 0.02 taruh, ambil piston baru tu tekan. Kadang-kadang blok kita elok, piston kita rosak. Itu contohnya lah. Kita ukur siap-siap. Okey? Kita ukur siap-siap. Bila ukur dapat ukuran yang tepat baru kita ambil piston tu. Okey? Memang dia kata 63, contohnya 63 kan. Memang 63 tapi dia ada point belakang tu. Point tu kita malas nak kira kan. Jadi kita kira pakai benda ni. Senang cara. Kan? Buat kita kira bila ngam baru ambil. Okey? So itulah antara-antara je. Piston kita ni selalunya jadi kadang-kadang customer memang blok baru tapi dia tukar. Dia kata piston ni dom tinggi sangat, saya nak dom rendah. Nak dom rendah ambil piston lain dah jadi lain. Okey. So jadinya berbunyi bila turun daripada dyno lagi bising. Takkan kita nak pakai motor bising, betul tak? Motor baru siap. Mestilah kita nak pakai yang senyap, motor yang sempurna supaya kita boleh tahan, okey. So rasanya itu sahaja yang saya nak share. Ada apa-apa soalan? Hari ni semua orang senyap ni. Ramai ni ada 172 orang tapi senyap kan, macam menonton kan. Ni bukan tengok Doraemon bang ni. Okay. So info yang saya bagi ni minta share lah dengan kawan-kawan yang mana ada bunyi-bunyi pelik sebelum naik dyno tu, pergi check dulu. Pastikan clearance ni cantik supaya kita tak nak bila turun makin bising. Makin bising pakai sekejap dah kena buka balik, tukar piston pula. Kita dah dyno, nak naik lagi sekali dah susahkan diri sendiri. Okay. So jangan susahkan diri sendiri. Sebelum naik dyno pastikan kita punya blok dengan piston punya clearance cantik. Farid Daniel nama dia. Wah, bang, kalau mapping isi shop berapa RM? Bang, saya sebenarnya tak buat mapping, saya dyno terus. Mapping tu mungkin itulah maksud dia kot, dyno terus lah. Saya dyno kebiasaannya 180 lah harganya. Okey, untuk mereka yang booking. Okey. So, ada apa-apa soalan lagi boleh tanya. Kat sini ada 165 orang. Ramai hari ni Terima kasih yang bersama dengan saya. Saya cuma share hari ni satu daripada antara punca piston motor kita semakin bising. Kita turun dari dyno, motor makin bising. Pakai 3 bulan makin bising, makin semak bunyi dia, makin tak confident, makin menyusahkan hati. Okey. So ini antara dia, iaitu dia punya clearance piston dan dengan blok kita terlalu longgar. Okey. Terlalu longgar, jadinya bila terlalu longgar dia memberi kesan bunyi. Bila bunyi itu dah kuat, kita pakai sekejap je makin lama makin kuatlah bunyinya. Motor kita dah modi ingat clearance yang Yamaha bagi 0.1 mm memanglah, tapi kalau kita check balik, kita buat kira-kira sikit. Piston Yamaha yang pakai yang standard tu, kita tengok berapa speed piston tu. Piston speed dia saya kira pun lebih kurang 18 meter per second. Kalau kita yang dah modi, tambah yang dah jack, stres dia dekat sini lagi kuat. Sebab road ratio kita dah jadi rendah. Bila road ratio dah rendah, stres dekat sini lagi kuat. Lagi teruk, lagi terasa. Bila lagi terasa, piston pula longgar. Memang 3 bulan je lah bunyi, makin teruk lah. Okay. So memang sangat penting check dulu clearance ni, ngam-ngam cun-cun baru naik. Sebab memang motor jack, blok memang makan cepat. Tak payahlah cerita apa-apa alasan. Cuba kira piston speed tu berapa. Itu antara stres pada enjin kita, piston speed. Cuba kira. Okay. So ada soalan. Muhammad Lan, area mana ni? Seri Kembangan bang, Taman Equine. Nama kami Dyno X. Macam dah tak nampak kan. Okey, Sazuan Kamari, berapa mm filler gauge tadi bos? 0.05 bang. Ini 0.05. Piston ni memang dah nampak barai gila lah, tapi boleh pakai lagi. Masih boleh pakai. Sebab apa? Dia masih lagi dalam limit, dalam spek lah, spek daripada Yamaha. Kalau ikut boleh pakai lagi. Ni piston 57. So memang masih boleh pakai, tak ada masalah walaupun dah comot dan buruk. Okey. Cuma ring dia saya tak check lah. Mungkin ring dah makan lah. Bagi kita tengok ni pun karbon banyak. Karbon ni kadang-kadang mungkin daripada setting, mungkin daripada minyak hitam sendiri. Minyak hitam terlepas ke atas, dia bakar, dia jadi karbon. Okay. So benda ni hanya pesanan lah, pesanan ringkas pada semua yang mana nak dyno, yang mana motor baru siap, yang mana up spec. Minta check betul-betul berapa clearance ni. Okay. Terutama kalau jack lah. Kalau jack
kalau jack tu dia punya piston speed tu dah kalah F1 kan. Kalau jadinya kalah F1 ni memang pendek umur lah. Benda ni pendek umur. Jadi salah satu sebab kita nak elakkan dia pendek umur, kita pakai yang fit lah, cun-cun lah. Okey. 0.05. Ya, rapat juga. Ya, masih rapat. Piston ni masih rapat. 0.05 masih fit. Kita tekan fit lagi walaupun dah nampak comot. Okey, ni original punya lah. Piston ori 57Y punya. Okey. So, ada apa-apa soalan? So, ini sajalah. Kalau ada benda yang tak faham, dia tanya. Apa yang nak dikongsikan, saya boleh cuba kongsi berkaitan dengan ni lah. Okey. Makin ramai 182. Okey, ni kita cerita pasal antara punca motor kita semakin bising selepas dyno. Okey. So siapa yang terlepas tadi boleh tengok balik lah. Saya share macam mana nak check. Simple punya nak check clearance block dengan piston. Sebab benda ni penting. Nak elakkan motor kita makin bising. Maknanya biarlah motor tu siap, bolehlah pakai setahun at least. Memang motor simpan. Tapi kita tak nak ada bunyi-bunyi ni. Selagi boleh kita nak bunyi tu perfect, bunyi tu sempurna. So kita pakai dalam keadaan senang hati. Walaupun jack berapa tinggi ke, kita tak kisah. Okay. Yang penting biar block punya clearance ni elok sikit. Okay, biar elok sikit. Daripada awal kita dah, orang kata kalau kita plan to fail, kita akan fail lah kan. Jadinya kita janganlah plan to fail. Kita kena buatlah elok-elok. Kita buatlah clearance ni cun-cun. Okay. Boss, LC V1 4 speed engine standard nak upgrade KFZ 57. Berapa kos? Alamak. Bang, saya dyno je bang. Alamak. Bos, boleh tunjuk sekali lagi tak macam mana cara nak beli piston lain dekat kedai? Nak kena tengok apa aja. Okey. Yang saya tunjuk ni berkaitan dia adalah clearance block dengan piston. Contohnya kita punya piston ni, kita punya block ni elok lagi, tapi piston kita dah tak elok. Kita tengok piston dah calar ke, rosak ke, tapi block elok ni. Selalunya block tahan. So kita nak buat macam mana, kita ukur lah. Kita pergi kat kedai kan. Kita pergi kat kedai, bawa filler gauge kita tu. Letak filler gauge kan. Letak filler gauge kat situ. Letaklah kat situ. Allah Akbar. Macam nak tunjuk ni, susah. Letak macam tu. Kita tekanlah piston ni. Tekanlah piston ni macam ni, filler gauge lah. Letak filler gauge. Kita tekan lah. So dia fit. Dia fit lagi ni lah. 0.0. Piston ni jangan taruh. Biar dulu kita nak ukur piston dulu. Piston dengan silinder ni ngam ke tak. Baru kita tekan. Fit lagi lah. Maknanya 0.05 lah. Okay. Berapa best? Okay, minimum dia minimum dia 0.02. Minimum. So kita ambil daripada situ je lah, 0.02. Kalau kita pakai benda baru, takkan kita nak pakai benda yang longgar kan. Jadi kita ambil yang terbaik lah. 0.02, 0.03, 0.04 boleh pakai, 0.05 boleh pakai. Okay. So kalau ikut spek Yamaha 0.1 0.1 mm dah longgar. Tapi itu motor standard, yang mana RPM dia 10,000 paling tinggi. Piston speed dia dalam berapa je, 18 je kan. Dengan road standard dia apa semua. Jadinya kita dah modi, kita dah ubah RPM kita 12,500. 12,500 berapa? Kena kira. Okay. Kalau tak kira pun tak apa. Kita ambil yang cara selamat. Kita pasang piston yang fit. Piston yang cun-cun. Kadang-kadang kita ada tukar blok, tukar piston bagai kan. Rojak-rojak ke apa ke. Mana-mana lah ada kawan bagi piston ke. Tolong check. Okay. So kalau check baru naik dyno, baru senang hati. Sebab tak ada bunyi. Sebab saya dah banyak kali dah. Customer datang, ada bunyi. Piston ada bunyi, saya minta tukar dulu. Minta tukar, bila saya dah ajar diorang macam mana nak buat. Balik diorang check, betul lah bang, longgar. Itulah kata memang betul lah. Buat apa nak membohong kan. Kita nak kongsi, nak memudahkan semua orang. Okay. Head 20, 23. Berapa mm exhaust yang baik bang? Cutting standard. Alamak bang, 20, 23 blok apa? Blok 65 boleh pakai, blok 63 boleh pakai, 62 boleh pakai. Dia ikut pada kita set up bang. Sebaiknya abang tanya pomen abang yang buat kan. Kita follow dia je. Sebab dia orang yang berkarya. Dia orang berkarya, kita follow je dia orang. Okay. Terbaiknya cara macam tu lah. Sebab kalau kita kadang-kadang pandai-pandai ni, dia orang komplain, kata ni salah kau ni. Kita ikut dia orang. Senang. Saya tune, dapatlah cun-cun. Okay. So itu antara dia, cerita dia. Hari tu saya share pasal piston laga dengan valve. Bunyi halus je, tapi akhirnya bunyi ni sangat teruk. Hari ni kita share pasal clearance block dengan piston. Itu antara-antara lah yang selalu, yang kerap datang dyno kena. Okay. Yang lain-lain tu jangan cerita lah. Kalau road tu apa semua tu biasalah. Wear and tear kan. Wear and tear kan. Kadang kita punya minyak naik tak cun ke apa semua kan.
Hai, nak tanya kalau untuk LC 135 macam mana ya? Bang, soalan tu tak jelas. Asroy, macam mana tu maksudnya apa? Abang boleh WhatsApp kami lah bang. Kalau soalan abang tu mungkin terlalu panjang abang nak type, abang boleh WhatsApp kami direct. Apa yang nak tanya, saya boleh try explain lah apa yang tak kena, apa yang tak betul kan. Okay, so terima kasih yang bersama saya 138 orang hari ni. Yang mana yang terlepas boleh tengok balik yang saya share tadi tu. Minta lah kalau pasang sendiri ke apa, check. Pastikan ada filler gauge ni, penting. Kita nak adjust step pad pun ada cara kena pakai benda ni kan. Nak check clearance block. Kadang-kadang blok yang kita beli tu, beli-beli dapat pun longgar. Ada customer datang, saya tanya dia, ni sekali ke piston dengan blok? Sekali bang. Cakap pasal bunyi teruk sangat. So itulah salah satu puncanya. Tak check pun, pasang lepas tu dia macam redor. Kita try lah. Nasib baik saya check. Kalau saya tak check, sia-sia lah dia naik bunyi, turun bawah lagi teruk bunyi. Lah tak payah cerita lah, buka balik. Okay. So apa ni, bos dyno siap setting je? Ya betul bang, saya dyno siap setting lah sampai cun-cun. Muhammad Ikman, maaf baru masuk bang. Kiranya kalau blok bunyi bising, tengok piston dulu ya bang. Ya bang. Selalunya kalau kita rem, kita lepas dia ada bunyi echo dia kan. Dia menyambut lah kerak bunyi tu. Tu dia lah tu selalunya lah. Tapi sebaiknya kita tanya pada yang pakar, pada yang biasa dengar. Kita tak boleh nak agak sangat. Bunyi ni macam-macam bunyi dia bang. Kat motor kita macam-macam benda bergerak dalam tu. Jadi antaranya bunyi ni. Spring valve kalau tukar beza tak? Soalan tu beza lah bang. Kalau tukar RPM lagi tinggi boleh tarik. Itu antara yang pertama lah. Yang kedua, kalau spring valve kita dah floating sebelum ni, dah floating, power dah tak keluar dah. Kalau kita tengok kat graf pun dia menggigil. Power dah tak keluar. Kalau kita bagi valve spring yang lebih baik, dia akan lagi, power tu lagi keluar. Mungkin naik 1-2 HP lah, tak banyak. Tapi orang kata lebih sempurna. Kita tak nak valve floating. Valve floating rosak. Sebab dah overhaul tapi masih problem. Asroy soalannya apa tadi? Tanya untuk LC macam mana? LC macam mana dah overhaul? Tak faham lah. Soalan abang tu kurang jelas bang. Abang kalau nak tanya, boleh WhatsApp saya pun boleh. Ni untuk Y suku. Ya bang, ini untuk Y suku, LC, FZ ke apa semua. Mana-mana motor lah yang saya bagi tahu ni. Yang saya bagi tahu ni adalah spek daripada Yamaha sendiri. Spek daripada Yamaha. Tapi kita ambil yang lebih baik lah. Kita janganlah ambil 0.1 mm daripada Yamaha tu. Maksudnya 0.1 maksimum. Yamaha bagi 0.1 maksimum. Dia punya RPM berapa bang? RPM Yamaha standard. Dia punya, kalau kita kira lah, kita nampak perbezaan motor kita dengan motor standard. Jauh. RPM kita beza, piston speed kita beza. Kalau dah jet lagi teruk. Apa lagi banyak lah nak cerita kan. Tapi itulah. Jadinya yang terbaik, kita ambil clearance yang paling cun lah. Clearance yang paling fit lah supaya. Tapi janganlah bawah daripada 0.02. Kalau 0.02 ketat, pasang motor tu boleh, tapi abang jalan dulu slow. Jalan lah, bagi 100 kilo pun jadilah bang, 50 kilo pun jadilah. Tak pun abang datang sini abang pesan saya, bang piston ni fit, saya tahu nak buat apa. Boleh je, tak ada masalah. Syaril Azmi, setting memang cun terbaik. Terima kasih bang, terima kasih. Mantap. Terbaik. Okay, so ada apa-apa soalan last? 114 orang ni lagi. Yang mana dah tengok nanti boleh ulang. Yang dah tengok, yang terlepas tu boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik. Benda ni saya akan letak dalam kita punya FB punya page, Dyno X. So abang boleh tengok balik lah kita punya live ni. Tengok balik. So nanti saya akan, ada soalan apa-apa, tanyalah. Tanya nanti mungkin saya boleh buat, saya boleh jawab soalan untuk live yang lain. Sebab saya pun kadang-kadang buntu kan nak cerita ni, cerita apa kan. Kenalah ada cerita. Kalau nak tunjuk kosong pening juga kan. Okay. Apa betul? Apa yang betul? Okey, terima kasih terima kasih semua. Ada apa-apa soalan nak last? Saya pun nak pergi rehat. Tadi kita dyno Legenda FI tadi kan. Legenda FI lain macam motor dia, tapi malangnya valve spring dia tak support. Sampai RPM 9700 dah bunyi dah floating. So saya bagi cut off awal lah. Kita tak nak valve spring dia membuatkan diri dia rosak. Bang, bunyi tensioner LC sama macam bunyi road ke? Tak sama bang, bunyi dia lain macam sikit. Tensioner LC bunyi dia teruk lah. Bunyi dia teruk. Kalau tensioner ori tu kan, tensioner ori tu dah tiba-tiba dia longgar, bunyi dia berancai bang. Macam mana nak cerita? Ni macam ni longgar lebih kurang. Bunyi dia kasar, sangat kasar. Adanya sangat teruk lah. Sebaiknya try tukar manual lah. Oh, alamak, mantap balik. Terima kasih. Namanya dah tukar, Ongoy kan Zaidi. Alamak Zaidi. Nama betul lah, senang. Okey.
Muhammad Fitri, bos tak nak ajar ke cara setting tailpad. Alamak, setting tailpad saya nak kena bawa enjin kat sini bang. Ni block boleh bawa. Head nak bawa macam ni nak buat tu susah kat tu. Kalau spek 57 pistonnya ni apa cun? 57 bang, kalau buat sedap pakai dom lah, tapi masalah pakai piston dom ni kita punya block tak tahan sebab dia punya coating dia diasil dia tak tahan. Okey. Nina FRZ, RS buat tak bro? Buat. Kita buat RS buat. Bos belanja bunyi floating valve. Alamak, macam mana nak bunyi tu? Pakai mulut ke? Tak boleh bang, dia bunyi dia, alamak, bunyi dia pada RPM tinggi lah. Selalunya bila kita tarik hujung-hujung tu bunyi. Memang bunyi tajam itu lah, bunyi tajam. Bunyi tu yang bahaya lah. Dia boleh, valve boleh putus, spring valve boleh patah apa semua lah sebab dia vibrate tinggi time tu. Dia belaga. Valve kat bawah lagi, rocker arm dah naik. Valve tertinggal, valve tak sempat sampai, rocker arm ketuk. Dia ketuk tu jadi belaga lah. Belaga jadi boleh patah, boleh spring valve patah, macam-macam lah. Okey. Berapa harga dyno RS? Sama je, saya ambil 100.5. 180. Bunyinya tengah blok tu kan. Betul. Untuk apa tadi? Tensioner tu kan. Itulah betul tu. Spring valve untuk spek 66. Alamak bang, kita spring valve ni bang, dia ada spek. Abang kena tengok heat apa abang pakai. Saya pun tak boleh nak beritahu jawapan dia berapa tinggi, apa jenis semua, saya tak boleh bagi jawapan. Tapi sebaiknya abang kena check heat apa yang kita pakai. Abang pakai pasangan dia lah. Tengok ketinggian dia tu penting bang. Ketinggian tu salah satu penting. Lepas tu kekerasan dia lah yang penting. Kita ambil jenama yang kita kenal, yang boleh percaya. Lepas tu kita ambil ketinggian yang sama dengan yang asal. Itu bolehlah pakai. Selalunya ketinggian ni kadang lari. Kadang kita tukar, tapi yang kita tukar tu pendek. Pendek tu pendek. Jadi masalah lah. Dia tolak tak cukup kuat. Spek 63 head saya apa paling ngam bos? Macam-macam bang. Saiz 20, 23 boleh, 19, 23 boleh, 19, 22 pun boleh. Saya takut je sebab baru overhaul. Alamak bang, abang overhaul kat mana bang? Lain macam kalau bunyi ni. RS pakai isi apa yang cun? Data tag okey tak? Okey, data tag pun okey, tak ada masalah. Berapa dyno LC? Okey bang, LC ni dia starting daripada RM80 sampai ke jadi berapa itu, sampai jadi 210 kot jadi kosnya. Sebab satu, mula-mula kita naik dyno, kita akan tengok abang ada tak AFR punya. Kita ada ni ada contoh lah benda ni. Auto sensor ni bang, kita punya. Saya nak tunjuk ni. Ni yang duduk kat exhaust tu. Ni kena ada. Macam mana? Tak nampak. Boleh jap. Sekejap Allah terbalik. Boleh lah janji tunjuk. Ni benda ni kena ada bang dekat exhaust kita. Kalau ada ni baru kita boleh baca AFR. Kalau abang kata abang confident AFR dah macun, saya terus jalan je lah. Saya tak payahlah nak tengok AFR dah. Jadinya kalau abang tak confident, kita akan pasang benda ni dulu. Abang kena pasang benda ni dulu, baru kita run, kita tengok AFR. Bila AFR cun, baru kita set api. Okay. So sepatutnya memang kena tengok lah, AFR kena check. Melainkan abang kata confident, power memang setting cun, tak ada hal lah. Tapi kalau tak confident, kita check dulu, pastikan benda ni ada. AFR adapter ni, kita baca AFR and then baru kita set api. Okay, kalau kata carburetor tak cun, kita setting lah. Tengoklah carburetor apa, kita try setting balik. Okay. Apa ni berapa dyno? Location mana bos? Location bang, boleh tengok dekat kita punya page, kita ada location Dyno X. Kalau kat Google Map pun ada, abang cari dia Dyno X. Dia akan tunjuk jalan Equine 10F. Jalan Equine 10F. Kenapa kalau tak tukar sport range standard meter digital lari? Bang, meter memang selalunya tak tepat lah. Senang cerita memang lari-lari lah. Sebab apa? Abang motor apa ni sebenarnya? Saya nak tahu juga. Kalau motor Y dia baca kat gearbox, sensor kita kat gearbox. Kita tukar sprocket lari, kita tukar tayar lari, tukar rim lari. Jadinya memang meter tu memang tak tepat lah. GPS memang tak tepat. Kalau abang pakai contohnya data tag, dia boleh set balik dia punya speedo tu. Tapi nak accurate memang susah nak dapat. Spek 63 head size paling ngam untuk Y15. Alamak, macam-macam yang sesuai bang. Amirul Faiz 20-23 boleh, 19-22 boleh, 19-23 boleh. Dia bergantung pada apa yang abang nak lah bang. Susah, kita nak cerita dalam ni panjang. Dia satu tengok modal, satu tengok apa yang kita nak. Kita nak main highway ke, nak naik double ke, nak apa ke. Jadinya banyak yang boleh. Semuanya ngam, semuanya cun.
Maaf tanya, SYM 185 ada buat tak ada? Ada bang. Janji ECU-nya kami ada, kami ada software dia. Abang ada benda ni, saya boleh buat, tak ada masalah. Tapi saya cerita siap-siap lah, SYM ni buat spring dia, ori memang ada bunyi sikit lah. Sampai 9,000 ke RPM dia dah bunyi lah. Ori-ori dia kita buat memang dah bunyi. Jadinya selalunya saya tune dia punya rev limiter tu saya letak macam standard je lah, 9,000 juga. Kita tak nak spring valve tu gagal lah. Kalau gagal kesan dia sangatlah buruk. Okay, dome brand apa yang boleh pakai? Tak, apa ni, dome brand apa elok Mana? Boleh apa? boleh pakai untuk RS? Tak tahu dah. Dengan abang. Mana tutup? Elok. Tu elok. Apa Dom brand apa elok? dome apa yang elok? Apa ni, tak faham lah bang. Okay, so terima kasih semua 100 orang lagi yang bersama saya. Apa lagi soalan yang simple-simple lah. Soalan rumit sangat ni, macam mana nak cerita ni? FIM tu piston apa? FIM boleh pakai tak ke RS untuk RS. FIM tu apa? Entah, itulah tak pasti, soalannya tak pastilah. So okay, rasanya itu sahajalah. Kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp direct. Boleh tengok kita punya page ni. Dekat page kita ada contact number, ada location. Kalau abang nak tengok boleh tengok lah. Apa yang kami buat pun boleh tengok lah. Kalau abang rasa nak tengok apa yang kami buat, boleh follow kita punya page. Spec 57 dom tahan ke bos? Jujurnya kurang tahan lah, tapi nak pakai boleh je. Sebab apa, blok kita tak tahan. Blok ni yang makan. Setengah orang dia panggil blok tu melecet. Itulah dia. Piston kuat, blok pula tak tahan. Okay, IC boleh dyno ke? Boleh bang, IC boleh dyno. Kita minta tadi, saya cakap tadi, kena ada O2 sensor punya adapter untuk baca AFR. And then kita boleh tune lah. Kita boleh tune carburetor, kita boleh tune CDI. Saya sarankan pakai CDI yang adjustable. Pakailah brand apa yang abang nak. Kalau kat sini banyak pakai MB machine, MB performanya. Tapi ada macam-macam jenis kat luar sana. Janjinya boleh adjust. Saya adjust. Kita akan dapatkan api yang paling cun untuk motor abang. Okey. Mula kita set minyak, dapatkan FR cun, lepas tu kita set dia punya api. So barulah kita dapat power yang sebenar untuk motor tu. Okey. Pause tappad kalau apa ni? Tappad kalau motor dah update memang normal ke kalau bunyi? Okey bang. Amirul Anwar, tappad dia tanya, tappad betul ke normal ke bunyi untuk motor yang upgrade? Susah nak jawab bang, sebab dia bergantung. Setengah cam tu sendiri yang buat dia berbunyi. Sebab dia ada bentuk cam tu kan. Dia buatkan rocker arm tu bergetar sikit ke, dia punya tu tak CNC ke, dia jadi berbunyi. Itu memang normal lah. Kalau kata cam tu kita tahu memang membuatkan bunyi. Tapi kalau kata lepas buat terus bunyi, sepatutnya tak lah kan. Kalau soalan tu macam tu, sepatutnya tak bunyi lah. Sebab kadang-kadang setengah pemain dia letak tappad tu longgar 0.1 dia letak kan. Macam saya letak 0.05 0.05 lah, 0.05 0.08 kurang lah bunyi sikit. Okay, sebab cam tu dah tinggi bang, memang akan bunyi sikit lah. Flash issue pun boleh buat. Tak buat bang, flash ECU kita tak buat bang. Minta maaf bang, kita buat aftermarket punya ECU saja. Buat masa ni masih lagi fokus pada ECU aftermarket saja. Okey. 95 orang. Terima kasih bersama kita hari ni. Saya Farid, Nandi An, kami daripada Dyno X. Tadi ada langgar burung ni kat sini. Masa pagi tadi datang kerja ada burung merpati langgar saya. Saya kena langgar dengan burung. Macam mana nak kira? Okey. So terima kasih semua yang bersama saya. Kalau ikut dah habis dah live saya ni. Saya nak cerita pasal piston punya clearance dengan blok. Clearance tu untuk pastikan tak ada bunyi lah. Kita ni bunyi sebab antara punca motor bising selepas dyno adalah piston terlalu longgar. Okay, bila terlalu longgar dia memang akan berbunyi. Okay, so ada soalan, IC stage 2 MB dapat berapa HP and torque and boleh adjust lebih ke? Ada risiko ke tak? Adjust tu maksudnya apa bang? Kita dengan mesin ni dia ada tolerance. Apa-apa pun ada tolerance. Contohnya apa-apa macam saya cerita ni, blok ni ada tolerance berapa saiznya maksimum. Sama juga kita setting AFR, ada maksimum dia, ada minimum dia. Sama juga dengan kita punya api pun ada maksimum, ada minimum. Kalau kita letak api terlalu tinggi, piston ni boleh lebur bang. Kat sini dia lebur-lebur, ujung-ujung ni jadi lebur, jadi rosak lah. Kalau nasib baik dia bercala dulu sebelum dia lebur terus. Okay, so kalau api rendah,
top speednya tak ada lah, powernya tak sampai, powernya tak keluar. Okey, ada risiko ke tidak tu saya tak berani cakap lah bang. Risiko biasanya bila kita dah mudi, risiko di mana-mana pun ada. Tapi kita pilih yang paling selamat lah. Risiko abang ni saya tak mampu nak jawab. Zamri Yusof, kedai awak ada jual tak spring buff Umar belang dan siap pasang sekali? Maaf bang, saya dyno sahaja. Jadinya saya tak buat benda-benda ni semua. Saya mencarilah, cari bahan untuk cerita dengan semua orang. Saya ambil barang ni pun barang orang ni saya pinjam. Sebab saya nak explain kat sini. Sebab banyak yang datang motornya berbunyi. Jadinya bila saya dengar bunyi macam kasar sangat, saya terpaksa cakap dengan owner, abang balik dulu, check clearance piston dengan block dulu, baru kita dyno. Okey. Jadinya yang mana kalau ada customer saya yang ni, cuba cerita sikit, betul saya selalu check kan. Okey. So benda ni saya nak kongsi cerita dia, nak elakkan bunyi berlanjutan lah. Bunyi semakin kuat, bunyi semakin tak sempurna, makin kita tak suka dengar. Dan ada kemungkinan boleh pecah skirt ni Skirt ni nipis dia bawah ni, ada setengah lagi tinggi skirt dia kan. Jadinya skirt ni ada kemungkinan boleh pecah. Kita tak nak benda-benda ni jadi. Okey. So itu sahaja untuk hari ni. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Dekat dalam page ni pun ada nombor WhatsApp ni, nombor telefon yang saya tengah live ni ada. Saya akan jawab sebarang soalan, sebarang pertanyaan saya akan jawab. Okey. Untuk dyno ke, untuk apa-apalah nak tanya-tanya je bang. Tak dyno dengan saya pun saya tak kisah. Kita sembang. Kalau saya ada ke lapangan, saya ada ruang nak sembang, kita sembang. Tak ada masalah bang. Okey. Terima kasih 74 orang, 76 Okey, terima kasih. Assalamualaikum.